Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam integrasi ilmu nakli dan akli. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat lagi bersiaran dalam program Asbab An-Nuzul anjuran Strakom bersama Pusat Islam yang bertemakan erat silaturahim, dan juga jangan lupa hashtag kita, hashtag Insan Terbaik. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan pakar-pakar yang kita jemput hari ini, eksklusif kita bawakan daripada USIM sendiri. Jadi eloklah saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Intan Farha binti Karul Anwar selaku moderator pada siri kali ini. Dan jadi saya nak terangkan sedikit tentang apa program Asbab An-Nuzul ni sebenarnya. Okey, baiklah. Program Asbab An-Nuzul merupakan satu program untuk kita bercerita ataupun secara menyeluruh sama ada ayat tu turunnya bagaimana dan sejarah penurunannya, dan dari segi itu saya akan serahkan kepada panel-panel kita lah. Dan eloklah kiranya saya pun tak nak membuang waktu, saya perkenalkan jemput dua orang pakar daripada Universiti Sains Islam Malaysia yang berada kat kiri saya. Yang pertama adalah Dr. Hayati Hussein, pensyarah daripada Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, dan di sebelahnya adalah Profesor Teknologis Dr. Norita Mat Nawawi, iaitu pensyarah daripada Fakulti Sains dan Teknologi. Alhamdulillah. Oh, tiga-tiga wanita, woman power. Sihat doktor? Sihat, Prof? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Prof, sebelum kita mulakan, mungkin dari segi Prof dan doktor sendiri mungkin boleh cerita sedikit apa persiapan untuk bulan Ramadan ni, sebab kita berada di bulan Ramadan kan, mungkin ada persiapan yang lain sikit daripada Ramadan-Ramadan sebelum. Mungkin kita boleh mulakan dengan doktor dulu. Terima kasih kepada saudari Intan, saudari yang comel pada hari ini. Walaupun Ramadan tetap sentiasa tersenyum. Jadi alhamdulillah, semua orang kita sentiasa menanti-nantikan Ramadan ni pada setiap tahun kan kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah kita telah sampai kepada bulan Ramadan yang mana kita tahu bulan Ramadan ini iaitu bulan yang baik daripada 1000 bulan. Banyak lagi kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan pada bulan Ramadan, tapi itu tidak menjanjikan bahawa pada bulan-bulan selain Ramadan kita malas untuk beribadat. Tidak, tapi maksudnya bulan Ramadan ini ialah bulan yang kita melipat digandakan Ramadan dan juga bulan-bulan yang seterusnya. Dan juga seperti mana yang kita tahu bahawa pada bulan Ramadan banyak kelebihan, di antaranya ditutup pintu neraka, diangkat azab kubur bagi mereka yang telah meninggalkan kita, yang mana kita juga akan mengikutinya pada satu hari nanti. Itu sajalah secara ringkas yang boleh saya kongsikan. InsyaAllah kita boleh tanya apa pula persiapan Prof pada bulan Ramadan kali ini. Okay, terima kasih Ustazah Intan. Bagi saya sendiri, ialah setiap tahun kita berazam supaya ibadah kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun ni saya orang kata teruja dengan Ramadan tahun ni sebab ibu saya sendiri dia berpindah ke Nilai, dan kemudian adik saya yang dah berapa tahun duduk di Penang pun pindah ke Nilai juga. Oh, masya-Allah. Jadi maknanya kami semua berdekatan, jadi jiran-jiran saja ketuk-ketuk pintu. Dan satu kegembiraan kepada keluarga saya juga, saya baru dapat cucu yang ke-6. Masya-Allah, tahniah. Boleh tergambar keseronokan. Kegembiraan yang berlipat kali ganda pada bulan Ramadan ini. Bersama dengan semua dekat-dekat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi adalah orang kata proses sistem butter bertukar-tukar makanan dia, Prof. Alhamdulillah. Saya dengar pun, yelah, walaupun hati saya cemburu lah, jauh kan daripada keluarga, tapi itu tak menghalang kita untuk orang kata terus beribadah pada bulan puasa. Sebab kita kena yakin di hujungnya nanti kemanisan tu yang kita akan rasa. Betul doktor? Betul, Prof? Betul. Okey. Jadi Prof, kita pun dah tahu persiapan Prof dan juga persiapan doktor pada bulan Ramadan ni. Mungkin kita nak menyentuh sedikit. Untuk siri kita pada hari ini, kita akan menyentuh surah apa? Iaitu kita akan menyentuh surah Muhammad ayat yang ke-22 dan 23, dan kita akan beri sedikit pencerahan secara syumul menyeluruh apa asbab nuzul dan juga apa terjemahan daripada ayat-ayat ini. Jadi sebelum kita berpindah ke slide itu, saya ingatkan kepada penonton semua, jangan lupa untuk saksikan siaran kami ni di USIM TV, dan yang penting kalau tengok tu post hashtag, mestilah hashtag Insan Terbaik. Jadi kita jumpa sekejap lagi dan nantikan kami sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم. Masya Allah. Berdebar doktor, berdebar sebab pertama kali masuk siaran ni so jadi qariah pula. So kita macam ya Allah berdebar tapi tak apalah. So kira kata mengasah bakat betul doktor. Betul mengasah Okey. bakat. So saya alang-alang kita menyebut surah ni, mungkin kita boleh pas kepada Prof lah untuk terjemahan apa sebenarnya surah ni mengenai apa dan sebagainya. Okey, terima kasih Intan. Saya bacakan terjemahan dia Ustazah. Terjemahannya ayat yang ke-22, kalau kamu tidak mematuhi perintah, maka tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Orang-orang yang melakukan perkara tersebut, merekalah yang dilaknat oleh Allah serta ditulikan pendengaran dan dibutakan penglihatannya. Masya Allah. Maksudnya Itu terjemahan pada dalam surah. betul. Betul, Masya Allah. Bila kita dengar tu, bila kita baca sendiri ayat tu pun kita terasa apatah lagi kita faham maksudnya betul. Sebab itulah kalau kita orang kata kita kena bertadabbur. Betul, bertadabbur Quran. Betul, bila kita baca ayat tu kita kena faham. Kalau tak rasa manis kita baca Al-Quran tu tak sampai sebab kita tak faham maksudnya betul. Jadi saya rasa untuk slot ni kita menyentuh itu je. Sebab selepas ni kita akan pergi ke slot yang lebih menarik, iaitu kita nak tahu apa sebenarnya asbab nuzul ataupun sebab kenapa ayat ini diturunkan dan sejarah-sejarah mengenai ayat ni yang akan disampaikan oleh Dr. Hayati kejap lagi. Jadi teruskan bersama kami di slot seterusnya. Baik, semua bersiaran kita lagi dalam program Asbab An-Nuzul. Jadi sekarang ni kita nak menjemputlah Dr. Hayati untuk kita tahu ataupun kenapa surah itu diturunkan, atas asal-asal apa dan juga sejarah-sejarah kedua-dua ayat daripada surah Muhammad ni, daripada ayat 22 dan juga ayat 23. Jadi saya persilakanlah doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudari Intan, kepada Prof yang sama-sama sudi kita pada hari ini pada Ramadan yang berkat ni kita sama-sama dalam program Asbabun Nuzul untuk kita mengupas ayat-ayat ayat Al-Quran pada hari ini dengan ilmu saya yang sedikitlah, dengan perkongsian daripada Prof dengan sokongan daripada moderator walaupun kalau moderator kata tadi dia nervous, saya pun ada jugalah perasaan macam tu tapi kita anggap seperti kuliah di dalam kelas. Jadi insya-Allah pada hari ini saya telah memilihlah, kalau kita tengok dalam Al-Quran banyak sebenarnya ayat-ayat yang menceritakan tentang silaturahim sebenarnya, bukan pada ayat surah Muhammad yang diceritakan pada hari ini tapi banyak lagi tapi saya memilih surah Muhammad untuk dikupas pada Ramadan pada kali ini. Surah Muhammad ni itu surah ke-47 daripada dalam Al-Quran. Kita tahu di dalam Al-Quran ada 114 surah bermula daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Jadi kalau kita tengok pada ayat ke-22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Seperti mana kita telah tengok dia punya tafsiran yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Prof. Maka sebenarnya ayat ini menggambarkan orang yang tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala akan bertindak melakukan kezaliman dan juga mereka akan memutuskan silaturahim. Okey, kita tengok sebenarnya kalau dari sudut tafsirul Quran, kita kena faham bila kata asbabun nuzul, dan program ini memang program khas menceritakan tentang asbabun nuzul. Tapi saya nak tekankan di sini bahawa di dalam Al-Quran apabila turunnya ayat Al-Quran, bukan semua ayat Al-Quran itu diturunkan mesti ada asbabun nuzul dia. Tidak. Maksudnya ada surah yang diturunkan, ada ayat yang diturunkan, ada asbabun nuzul dia. Ada juga surah yang diturunkan tidak ada asbabun nuzul dia. Jadi sebagai contoh sebelum saya bawa kepada surah Muhammad, saya nak bawa contoh
surah, kita kata surah yang memang ada asbabun nuzul. Sebagai contoh surah Abasa. Surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Surah Abasa. Surah Abasa, saya rasa Saudari Intan, Prof pun tahu kita tahu maksudnya surah Abasa ni diturunkan memang ada asbabun nuzul dia, memang ada berlaku satu peristiwa yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, datang kepada baginda Abdullah bin Umm Maktum. Waktu tu Abdullah bin Umm Maktum nak tahu kan, maksudnya nak tahu apa dia Islam apa semua. Jadi waktu tu sebenarnya baginda Rasulullah SAW sedang berdakwah dengan pembesar-pembesar Quraisy dengan harapan mereka ini akan memeluk Islam. Jadi apabila ayat tu tuan abasa wa tawalla, maksudnya ia bermasam muka dan berpaling kerana ia didatangi oleh orang yang buta. Orang yang buta dimasukkan di dalam ayat ini ialah Maktum. Maka baginda Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saya nak bagi contoh ayat Al-Quran yang mempunyai asbabun nuzul. Okey. Kalau kita tengok pada surah Muhammad ayat 22 dan 23 ini, okey, jumhur mufassir berpandangan bahawa ayat ini tidak ditujukan mana-mana pihak. Tak dituju. Maksudnya dia kata siapa yang melakukan kerosakan di muka bumi, siapa yang memutuskan silaturahim. Bila kita kata jumhur mufassir, maksudnya ittifaq para mufassirun bahawa mereka berpegang bahawa okey, ayat pada 22 ini tidak ditujukan pada sesiapa secara umumnya. Tapi kalau kita buka kepada tafsir Al-Baghawi, iaitu tafsir Al-Baghawi iaitu Ma'alimut Tanzil, beliau mengatakan bahawa ayat 22 ini diturunkan kepada Bani Umayyah dan juga Bani Hashim. Sekalipun ia khusus pada pandangan beliau, kaedah umum dalam pengajaran Al-Quran ni, dia ada kaedah umum dalam pengajian Al-Quran iaitu al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Dia kata pengajaran itu diambil dari lafaznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Okey, kalau lafaz umum kita tengok pada ayat ni, fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Dalam ayat ini kita boleh lihat juga dari sudut pandangan Imam At-Tabari rahimahullah berkata, beliau mentafsirkan ayat ini iaitu orang-orang yang merosakkan dan memutuskan silaturahim kekeluargaan adalah orang-orang yang dilaknati oleh Allah, Prof. Orang yang memutuskan silaturahim, orang yang menjauhkan diri mereka dengan saudara-saudara, dengan kawan-kawan. Nanti kita akan tengok maksudnya siapakah yang dimaksud dengan al-arham tu, kita akan kupas selepas ini insya-Allah. Maka lalu Allah menjauhkan mereka daripadanya belas kasihan dan memekakkan telinga dan memekakkan telinganya serta merampas mereka dan memahami apa yang mereka dengar, dan juga Allah akan membutakan mata mereka. Itu kalau kita tengok pada ayat ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Apa maksudkan dia kata memekak, iaitu tuli, telinga dia tu tidak dengar, dan juga mata dia Allah membutakan. Maksudnya mata itu tidak boleh melihat. Itu dari sudut majazi sebenarnya, dari sudut kiasan. Maksudnya kadang-kadang kita lah, kalau kata bila kita sampaikan kuliah, contohnya kita sampai kuliah, kita rasa kita telah menyampaikan dengan sepenuhnya, tapi mungkin maksudnya anak-anak murid kita, maksudnya kita punya pelajar dari sudut yang mendengarnya pelbagai audiens lah kita katakan, yang A mungkin memahami maksud macam ni, yang B maksudnya lain, yang C maksudnya lain. Bagaimana kita nak mengawal situasi yang audiens yang pelbagai. Tapi dalam ayat ni nak kata bila orang yang melakukan kerosakan di bumi dan juga memutuskan silaturahim, maka Allah pekakkan telinga dan juga butakan mata dari sudut majazi. Jadi memekak dan membutakan, adakah ini yang dimaksudkan maksud sebenarnya? Tapi maksudnya dipekakkan dari mendengar akan kebaikan dan dibutakan daripada melihat kebenaran. Itulah hakikatnya sebenarnya dalam ayat ni. Bila kita melakukan kerosakan, kita memutus silaturahim, jadi Allah Ta'ala
Allah Taala membuatkan mereka yang melakukan kerosakan dan juga mereka yang memutuskan silaturahim ini, mereka tidak akan dapat lihat kebenaran, mereka tidak akan mendengar akan segala kebaikan. Ilmu ini disebut, macam saya kata, disebut dari sudut majazi yang merupakan lawan kepada hakikat. Hakikat maksudnya kalau orang kata, bila orang cakap, kita dengar lah kan. Telinga mendengar. Bila mata ni, mata kita melihat. Kita nampak. Bila kita nampak Quran, oh sekian. Tapi tak. Kalau bila orang yang melakukan kerosakan dan dia memutuskan silaturahim, dia tak akan nampak. Hatta dia tak akan nampak kebaikan. Allah akan tutup. Allah akan hijab. Dia akan tak nampak benda sebagai satu kebaikan. Na'udzubillah min zalik ya Prof. Mudah-mudahan kita tidak tergolong ya Intan. Mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada golongan yang disebutkan di dalam ayat ini. Dari sudut tauhid pula, dari sudut tauhid ia dinamakan ikhtiar dan asbab. Dengan maksud untuk mendapatkan cahaya petunjuk Allah sebenarnya Allah Ta'ala ni sebenarnya kalau ikut Allah Ta'ala boleh je bagi petunjuk pada kita tanpa kita usaha kalau Allah nak. Itu dari sudut tauhidnya lah kita percaya. Maksudnya kalau Allah nak, Allah boleh bagi je. Kita tak usaha pun kita boleh skor dapat 4 flat kan. Kita tak usaha pun kita Prof lepas ni maksudnya daripada degree terus naik Prof. Tak payah usaha. Macam tu student seronok sangat lah kan. Tak payah relax goyang-goyang kaki jadi Prof. Tak kan Prof kan. Kita kena interview Prof lepas ni. Kena tahu macam mana stage tangga tu untuk naik kepada profesor kan. Bukan kata macam saya kata dari segi tauhidnya betul. Kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Tapi nak katanya dia boleh memberikan kepada kita dengan apa saya kuasanya, tetapi sunnatullah menuntut untuk kita melakukan sesuatu, iaitu dengan berlaku adil dan juga menjaga silaturahim. Jadi kalau kita nak tengok banyak sebenarnya dalam Al-Quran bila Allah sebut Allah sebut contoh a'udzubillahi minasyaitonirrajim hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ada juga Allah sebut adakah kamu menyangka bahawa kita ni akan masuk syurga selagi mana Allah belum tahu secara nyata betul-betul orang yang hasib tu antara walamma ya'lamillahu allazina jahadu. Allah Taala tak tahu orang yang betul-betul berjihad ni. Jahadu wa ya'lamas sabirin. Dan Allah nak tengok siapa yang sebenar-benarnya orang yang betul-betul sabar. Kita nak sesuatu ni bukan macam saya katalah, bukan boleh duduk, boleh dapat, boleh relax dapat semua, tidak. Jadi kalau tidak sebenarnya tak adalah syurga dan neraka, betul tak Prof? Kalau macam tu, kalau tidak dibezakanlah syurga neraka, maksudnya orang yang buat kebaikan pun dengan orang yang buat kejahatan tu sama. Tak ada apa, tak ada hisapnya. Jadi tak payahlah kot ya. Tak ada beza lah kan, betul tak Intan? Betul. Tak ada beza. Tak ada beza. Jadi itulah walaupun di segi tauhidnya betul Allah memang boleh bagi, tapi sunnatullah yang menuntut untuk kita berusaha ke arah imma bil khair wa imma bil syarr, sama ada ke arah kebaikan ataupun ke arah kejahatan. Jadi itulah kalau kita tengok sebenarnya silaturahim ni kita boleh kata silaturahim secara umum macam mana, secara khusus macam mana. Silaturahim kalau kita mengikut yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnul Hajar, menukil bahawa Imam Al-Qurtubi berkata ar-rahim yang disambungkan ialah merangkumi secara umum dan juga khusus. Okey, kalau umum contohnya silaturahim dari sudut agama, silaturahim maksudnya kita saling menasihati. Kalau macam yalah maksudnya kita dengan pelajar, silaturahim kita macam mana, kita dengan rakan sekerja, kita dengan maksudnya institusi kita, kita dengan itu yang secara umum kan, dengan jiran-jiran, macam Prof kata tu, dengan jiran-jiran, dengan kawan-kawan, dengan siapa lagi, dengan guru-guru kita kan, semualah yang terlibat, iaitu mereka yang di sekeliling kita. Itu bila kita boleh cakap secara umum lah. Mungkin yang secara khusus yang disebutkan ar-rahim secara khusus ni iaitu mereka iaitu yang menambahkan pada kita boleh fokus kepada kaum kerabat lah. Kaum kerabat tu ibu, bapa kita macam Prof tadi kan, seronoklah sangat kan Ramadan kali ni kan. Saya tadi sebenarnya kan macam bila dengar cemburu macam hati ni tadi dah macam nak sedih-sedih juga sebenarnya sebab saya ni memang anak yatim kematu lah nak kata yatim kematu memang arwah mak saya meninggal masa saya dapat anak sulung, arwah ayah pun lagi awal. Jadi masa tadi tu saya amat sedih sebenarnya, tapi saya tahu maksudnya
walaupun kita tiada ibu bapa kita di sisi, kita tahu maksudnya berbakti itu ialah bermulanya daripada hayat kita sehingga hujung hayat kita boleh berbakti kepada ibu bapa sebagaimana mereka hidup. Jadi tadi nak touching, terus tak touching lah, nanti tak terus, nanti kalau touching terus tak boleh rakaman kan, nanti terus nangis je macam tu Jadi saya pun reba, maksudnya ala kulli hal, maksudnya macam itulah, maksudnya Allah akan menguji banyak ayat Quran yang kita baca, kita gali la nukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut Allah takkan uji melainkan apa yang kita mampu, melainkan apa yang kita mampu. Jadi itulah bila kata kaum kerabat yang khusus, maksudnya ibu bapa, adik beradik, lagi apa, semualah kakak, ipar, bira, sepupu, spare lah, semualah yang ada di keliling kita yang atas pertalian kerabat. Itu yang dia kata silaturahim secara khusus. Dan kita memang kena menjaga, amat dituntut di dalam Islam, di dalam Al-Quran sendiri, maksudnya kaum kerabat yang khusus, maksudnya bila kita senang, kita jangan lupa adik-beradik kita yang susah. Bila kita senang, kita ada kedua ibu bapa kita ada ibu mertua, kita ada bapa mertua, maksudnya kita anggaplah sebagaimana ibu bapa kita, begitu juga ibu mertua dan juga bapa mertua kita kena kongsi kesenangan setakat mana yang kita mampulah. Kesenangan tu macam-macam kan. Tidaklah semestinya kita kena bagi duit sebulan 1,000, tidak macam tu kan. Maksudnya kesedia sunat apa yang kita boleh kongsikan. Bila kata kita untuk bersedekah, bila kita untuk berzakat, bila kata untuk kita memberi infak apa-apa, ialah kita kena utamakan kaum kerabat dan dimasukkan kaum kerabat iaitu ahli-ahli keluarga kita, dan yang tadilah termasuk yang saya kata adik-beradik, keluarga, ipar dua apa yang dekat dengan kita lah. Jadi itu yang dikatakan silaturahim secara umum dan juga secara khusus. Mungkin kalau Prof nak tambah sikit yang secara umum, secara khusus ni boleh berkongsi Intan sendiri. Saya ada soalan. Saya pun nak tanya soalan. Saya susah hati orang soalan-soalan. Tapi saya rasa insya-Allah soalan berjawab ya. Okey, boleh. Itu bukan Cepu Mas punya soalan. Okey, saya tertarik bila doktor cakap Allah memekakkan telinga dan membutakan mata tu, itu adakah tu tanda-tanda ke arah hati yang telah mati ataupun macam mana? Sebab kita ada dengarkan kalau orang kita bercakap, bila orang tu tak nak dengar, tak boleh terima kebaikan yang orang buat, dan apa benda orang tegur tak boleh terima. Adakah itu proses untuk ke arah hati yang telah mati tu? Jadi soalan tu sebenarnya itulah sebenarnya bila kata hati itu telah mati, telinga itu telah pekak, seolah apa yang orang cakap, apa yang orang nasihat tak nak dengar, dan na'udzubillah min zalik, wa na'udzubillah min zalik, kita minta semua mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Tapi bila saudari Intan bertanya seperti itu, sebenarnya boleh kita katakan dia ke arah tu jugalah, tapi kita dalam masa yang sama kita mendoa. Kalau kata itu kawan kita, kalau itu keluarga kita, itu adik-beradik kita, kita doa sangatkan, kita minta sebenarnya berkata-kata sebab tu kalau kita nak cakap, Allah minta kita kena cakap benda-benda yang baik-baik. Sebab bila kita kata ni, selalu dengar tak, jangan cakap tau, kata-kata tu doa. Betul. Kan? Betul selalu. Sebabnya memang ada hadis doa mukhul ibadah. Sebenarnya dia kata doa tu iaitu kepala segala ibadat. Jadi kadang-kadang orang cakap ni doa. Sebab tu bila kita jadi mak, insya-Allah dah bakal jadi ibu, jadi umi. Jadi bila Prof pun sendiri mungkin anak dah lebih, saya pun anak ni daripada kecil. Dah jadi nenek alhamdulillah. Jadi kita tahu proses tu kan, memang sebenarnya jangan terdetik di hati ibu ni benda yang pelik-pelik, jangan. Apa yang kita terlintas tu kan, kita doa yang baik-baik, kita husnuzan. Tadi wa na'udzubillah min zalik lah, macam betul macam saudara Intan tanya, kita takut bila kita kata kita nasihat orang tu, kita bagi teguran, dia tak nak dengar, kita takut kita tergolong daripada golongan yang tu tadi, yang bila kata Allah pekakkan pendengaran, Allah butakan penglihatan, wa na'udzubillah min zalik. Sebab saya kan saya boleh ceritalah sedikit sirah lah kita kata, sirah saya dulu mungkin saya boleh berkongsi sedikit. Dulu saya malas mengaji. Saya memang malas mengaji. Saya suka waktu cuti sekolah saya round 2 tu saya nak bonsu Jadi cuti kali ni mak kakak ni, cuti kali ni semua. Jadi memang mengaji tu sampai yang ajar ngaji tanya, kau ni nak ngaji ke tak nak? Macam tu. Kalau tak nak berhenti sebab pergi jalan kan. Jadi memang waktu tak habis. Lepas tu bila alhamdulillah dengan rezeki dapat masuk sekolah menengah,
dan alhamdulillah maksudnya Allah lorongkan untuk saya sambung dalam bidang Quran juga. Tapi saya memang ada satu ayat tu memang saya terlalulah touching ayat ni. Allah Taala sebut wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ayat tu maksudnya saya ringkaskan. Saya bersyukur sangat kalaulah tidak kerana Allah yang menjadikan saya pada hari ini, maksudnya saya macam saya pada hari ini, saya rasa memang saya tidak akan macam hari inilah. Dulu suka masuk bintang kecil, suka nyanyi saya ni dulu Mujo Pro. Hampir menjadi idola Ustaz. Hampir menjadi idola. Mujo tak jadi Mujo tak jadi yalah, tak jadi artisnya jadi maksudnya jadi orang bidang Quran. Alhamdulillah. Tapi tu saya kata saya bersyukur sangat, maksudnya memang dengan ayat tu saya kata ya Allah, bila saya baca ya Allah, sungguhlah ya Allah ayat Quran ni memang syifa, memang kita kata ya Allah touchingnya. Memang betul kalau Allah tak pilih kita pada hari ini, kita bukan seperti pada hari ini Sebab tu dari segi tauhid tadi kan macam saya kata, kalau Allah nak jadikan kita sekian, walaupun kadang-kadang tak usah maksud Allah bagi macam tu tapi kadang-kadang bila Allah bagi nikmat untuk kita lebih bersyukur. Jangan bila Allah bagi nikmat dia seolah kadang-kadang kita tengok realiti sekarang kadang-kadang kita nampak di media sos kan yang macam kayanya macam, tapi kita tengok seolahnya macam buat maksiat tu biasa kan. Kita katakan tak, kita tengok tapi wa na'udzubillah min zalik, kita nak katanya dengan kekayaan itu menjadikan kita lebih bersyukur, dengan kekayaan itu menjadikan sebenarnya kita lebih menghayati Islam itu. Tapi kalau sebaliknya wa na'udzubillah min zalik, kita takut maksud itu ialah istidraj. Istidraj ni maksud Allah bagi kesenangan. Allah bagi kekayaan. Tapi menjadikan kita semua lagi lupa dia, lagi jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala wa na'udzubillahi min zalik. Jadi kita berbalik tadi tentang saya katakan bahawa silaturahim secara umum, silaturahim secara khusus. Kalau secara umum saya kata tadilah dengan rakan sekerja, dengan jiran-jiran dan sebagainya, dan juga khusus dengan kaum kerabat Sebenarnya banyak hadis hadis Nabi yang banyak hadis yang menyebut tentang silaturahim, banyak hadis juga yang menyebut tentang bagaimana mereka yang memutuskan silaturahim Jadi di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ar-rahimu mu'allakatun bil arsy taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Maksudnya persaudaraan itu ialah tergantung di arasy. Sesiapa, maka ia berkata, sesiapa yang menyambungkan daku, Allah akan menyambungkan, dan sesiapa yang memutuskanku, Allah akan memutuskannya. Jadi saya akan urai sedikit hadis ini selepas ni. Terdapat juga hadis Nabi bersabda, ya ayuhan nasu afshaus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Ini maksudnya wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambungkanlah tali silaturahim dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur, nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat jadi kita tengok di antara kelebihan banyak kelebihan orang yang menghubungkan silaturahim kelebihannya iaitu di antaranya ialah mendapat keredaan Allah mendapat keredaan Allah dimasukkan ke dalam syurga Semua nak masuk syurga kan Prof? Betul. Bila kita dah berumur-umur ni risau Prof dia macam ya Allah macam mana nak masuk syurga Kalau ingat dosa kat mak ayah dulu banyak, lepas tu tambah pula dosa dengan suami Prof lagi banyak kau kan. Jadi macam dengan anak-anak kan, bila dah ada tanggungan dengan anak, ya Allah macam mana dengan anak, dengan student, dengan persekitaran semualah kan. Kita bimbang sebab kita nanti dekat saya nak tekankan di sini bila kata hidup di dunia ni nanti bila hari akhirat, bila akhirat ni memanglah kita kata hari ni silaturahim Ustazah kata Intan eratkanlah silaturahim dengan keluarga, eratkanlah silaturahim dengan mak ayah Prof eratkanlah silaturahim dengan jiran, dengan rakan-rakan, dengan adik-beradik, dengan ibu bapa, dengan cucu kan, dengan segala-galanya lah, cicit apa semua insya-Allah nanti Tapi nanti dekat hari akhirat, walaupun di dunia kita ni rasa kita dah jaga dah silaturahim kan. Amin insya-Allah nanti Intan boleh tolong ustazah Prof agak-agak tak nampak saya kat syurga boleh tarik. Dah janjilah dekat dunia kan. Tapi hakikatnya dekat akhirat nanti Allah Taala berfirman ayat Bismillahirrahmanirrahim yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nanti dekat akhirat nanti Allah kata
yauma yafirrul mar'u min akhi. Waktu tu semua orang walaupun kata kita ni adik-beradik lah, semak seayah dengan Prof, dengan Intan, semak seayah. Anak ke anak yang kita sayang, yang kita tatang kan, kalau dari kecil tak nak pisah dengan kita, dekat akhirat nanti tak ada. Waktu tu semua lari. Mak lari daripada kita, ayah lari daripada kita, suami lari daripada kita, anak-anak lari daripada kita, anak lelaki ke anak apa, semua lari. Sebab apa? Sebab waktu tu semua nak fikir diri sendiri ni. Betul. Semua fikir. Bukan kita kata, dulu bukan saya ni umi kamu ke? Saya ni ayah kamu ke? Tak ada dah. Tu Allah sebut, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Itu wa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Jadi terdapat juga hadis yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarahu ay yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Maksudnya sesiapa yang ingin agar rezekinya dimurahkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Sebenarnya antara kelebihan bersilaturahim ni iaitu Allah mudahkan rezeki, Allah masukkan kita syurga dan juga boleh panjang umur. Intan, Masya Allah. Tapi saya kalau boleh saya, yelah kan bukan nak minta nak mati, tidak. Maksudnya apa yang baik Allah anugerahkan umur untuk ke arah kebaikan, Alhamdulillah. Tapi itulah kan, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur supaya dalam kita dalam kebaikan, bertambah amal ibadat supaya ialah menjelang waktu-waktu senja kita tak tahu kan, itu yang susah hati tu kan sebenarnya. Saya teringat macam arwah mak saya meninggal 61 tahun. Alhamdulillah, masa ketika dia meninggal tu hari pukul 4 pagi, hari Jumaat 4 pagi lah. Masya Allah, saya memang saya terlalu cemburu. Terlalu cemburu lah nak kata, saya tak tahu, maksudnya belum tentu lagi kita rasa kita ni buat baik, tapi belum tentu lagi kita dapat seperti mana yang hebatnya kan kita rasa orang-orang yang telah pergilah meninggalkan kita, moga menjadi pengajaran pada diri kita, insya-Allah. Jadi itulah di antara kebaikan yang kita menjaga silaturahim, mendapat keredaan Allah, dimasukkan syurga, dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur. Wa na'udzubillahi min zalik. Kita juga terdapat juga hadis-hadis yang melarang, hadis-hadis yang menyatakan bahawa akibat kita memutuskan silaturahim. Kalau kita tengok pada ayat 22 tadi, ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Orang-orang yang melakukan perkara itu, mereka lah yang dilaknat oleh Allah serta ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan. Kita dah kupas tadi. Bila putus silaturahim, selain pada hadis yang kita akan baca, dia akan pekak. Pekak ni soalan yang tak telinga. Hakikat dari segi hakikatnya, dengar boleh dengar. Orang ajak makan, jom makan. Tapi kalau orang ajak salat, pergilah salat dulu. Orang ajak mengaji, dah. Maksudnya kita nak melambatkan lagi slow, makin lama makin ke belakang. Ke arah kebaikan tapi makin lama makin ke belakang. Macam tu kan. Jadi wa na'udzubillahi zalik kan. Kita takutlah minta dijauhkan, kita tergolong daripada golongan tu kan. Walaupun macam tadilah sebenarnya bila dalam asbabun nuzul ni, walaupun mengikut Al-Baghawi tadi dia kata ditujukan pada Bani Umayyah dan Bani Hashim. Tadi dari segi umum lafaz ni sebenarnya ayat ni ditujukan kepada semua. Orang yang melakukan kerosakan di muka bumi, orang yang memutuskan silaturahim, inilah akibatnya. Allah akan pekakkan pendengaran mereka, Allah akan butakan penglihatan mereka. Jadi wa na'udzubillahi zalik, kita doa sangat supaya kita tidak tergolong di dalam golongan-golongan yang seperti inilah. Betul doktor. Kalau dari segi pandangan Prof sendiri, mungkin ada soalan ke ataupun saya duk terfikir, maknanya adakah betul kalau dari segi pemahamannya, maknanya kalau kita tak mendengar perintah Allah, maka kita akan membuat kerosakan. Dia akan jadi macam tu dan dia akan memutuskan silaturahim. Betul. Ataupun kalau dia membuat kerosakan dan memutuskan silaturahim, maknanya dia tak ikut perintah Allah. Betul. Jadi dan kemudian tu Allah pekakkan dia dan butakan dia sebab Allah beri dia anggota. Betul. Untuk dia tidak bijak menggunakannya untuk taat perintah Allah. Macam itulah. Macam itulah. Jadi sebabnya Allah bagi pilihan sebenarnya untuk kita, macam saya katalah, nak dengar ke tak. Macam saya katalah tu, ada syurga ada neraka. Maksudnya siapa yang kita ni diberi, yalah sebab bezanya kita dengan haiwan, sebab kita diberi akal fikiran untuk kita berfikir kan. Kita boleh membaik bezakan yang mana baik yang mana buruk. Tapi kalau maksudnya
masih lagi membuat perkara-perkara yang ditegak oleh Allah SWT, masih lagi kita membuat maksiat Tapi dia apa ni, kerosakan muka bumi ni, boleh Ustazah bagi contoh tak macam mana? Okey, kerosakan di muka bumi. Kalau kita tengok okey, kalau kita tengoklah macam kalau kat Malaysia ni kalau kita nampak mungkin bencana alam lah. Bencana alam yang mungkin kita boleh kata apa punca? Apa punca dia? Kalau kita tengok dengan pembangunan sekarang rasa tak bernafas bumi ni. Kan? Semua kalau bukit bakau tu semua bukit-bukit semua dibotakkan. Sedangkan Allah dah kata bukit-bukit tu dipasak alam. Kan? Tapi semua buat apa? Buat rumah tu, saya rasa rumah berapa banyak. Yalah, baguslah di sudut pembangunan kita tidak menafikannya, tapi kita kena tengok jugalah apa punca. Ataupun di luar negara kita tengok macam peperangan, kita tengok bila anak-anak kecil yang tidak berdosa jadi kita rasa macam memang terlalu sedih. Jadi kadang-kadang bila yang melakukan kezaliman itu orang yang sedikit, tapi bila Allah nak timpakan bencana semua tak kisahlah. Maksud dalam tu sama ada orang-orang yang memang taat kepada perintah Allah, tapi disebabkan orang yang melakukan zalim, maka ditimpakan azab tu kepada semua kepada seluruh. Nauzubillah min zalik lah Macam Ustazah sebut apa tadi, nak masuk syurga tu bukan senang kan? Betul. Tapi secara umumnya lah, kadang kita ni tak nak bersusah-susah ni. Kita nak cari yang senang-senang aja kan? Betul. Macam ni Ustazah? Okeylah, dalam beribadat ni sebenarnya kita kena paksa diri lah. Kita kena paksa sebab dalam melakukan kebaikan ni kita kena minta, kita doa Allahumma paksalah kot. Ya Allah, paksalah diri kita ni untuk melakukan kebaikan, paksalah diri kita ni untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tak paksa diri kita, memang kita tak nak buat sebenarnya. Kita paksa tapi dalam masa yang sama kita niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So saya tertarik. Orang kata kalau kita mengajak ke arah kebaikan tu, orang kata satu nikmatlah kepada orang tu. Tapi macam sekarang kan kita kan ada media sosial, lagi senanglah untuk kita berhubung. Tak adalah orang kata di zaman-zaman kuno di mana kita kena berjumpa baru kita dapat sebarkan. Jadi saya nak tanya kepada Prof, mungkin Prof boleh kongsikan sedikit pandangan Prof sebab di bidang Prof sendiri, bidang teknologi kan kita tahu banyak media sosial yang kita boleh guna untuk sebarkan kebaikan dan manfaat. Tapi pandangan Prof terhadap pengaruh di digital tu sendiri dengan silaturahim ni, ada connection tak? Ada hubungan tak antara silaturahim tu dengan teknologi kita sekarang? Dia teknologi ni dengan izin Ustazah, teknologi ni nak dengar juga ni, saya pun nak tanya ni. Mujur dia diingatkan, saya memang nak tanya sangat silaturahim teknologi ni. Teknologi ni dia macam pisau. Dia macam pisau. So pisau kita boleh potong buah, kita boleh potong sayur, tapi boleh juga mencederakan orang kan. So teknologi pun sama. Maknanya kalau teknologi tu dapat pada orang yang baik, dia akan jadi baiklah, dan dia akan digunakan untuk kebaikan. So bagi saya sendiri macam WhatsApp kan, sebelum tak ada WhatsApp dulu, kalau nak call mak tu kan, kalau phone lama-lama zaman saya phone boleh tak nak pakai phone tu sekarang sekali balik kan sekarang ni maknanya dengan WhatsApp tu kita boleh bercakap dengan mak, tunjuk dia gambar cucu ke apa kan. Jadi kita boleh berkongsi kegembiraan. Jadi hubungan silaturahim tu mudah. Tetapi kalau kita gunakan dengan cara yang tidak sihat kan, maknanya WhatsApp tu ataupun social media digunakan sebagai satu ruang untuk kita mengejek orang ke, menghina orang ke, ataupun dengan cara yang tidak sihat, dia jadi tak baik lah. Dan itu kerosakan lah. Itulah kan so, teknologi itu pun boleh menjadi kerosakan. Akhirnya dia memutuskan silaturahim. Kan? Itulah Prof. So, pokok pangkalnya kita gunakan untuk apa? Untuk apa macam mana Prof? Saya pun memang amat bimbang lah kalau boleh saya tahu. Kalau boleh saya nak tanya, maksudnya mereka yang mengeluarkan hukum ni dari sudut teknologi ni, maksudnya kita nampak maksudnya ada impak positif dan juga impak negatif. Cuma Prof, dalam bab silaturahim dari sudut teknologi ni, saya nak kata kadang-kadang kadang-kadang kita terbuat galak sikit kan. Terbuat galak sikit. Kadang-kadang kita tengok situasi, kita pergi contoh, kita pergi kedai makan,
daripada anak, pak, mak, semua dia bersilaturahim dengan silaturahim dengan telefon. Betul tak Intan? Betul. Memang kita tahu zaman sekarang ni semua nak pakai handphone. Handphone satu budaya yang tak baik kan. Ya, anak saya yang kecil tu pun dulu masa dia umur 2 tahun 3 lebih, bila nak beli dia handphone, soalan dia pun boleh minta kan. Tapi saya nak kata, Faham. dengan pelajar pun saya selalu tanya, okey pagi ni masa masuk kelas lah kan. Siapa pagi tadi dah baca Quran? Siapa bangun pagi tarik telefon baca Quran ke bangun pagi tengok FB, tengok WhatsApp. Saya tanya macam tu kan. Realitinya yang berlaku. Realitinya betul, tapi kadang-kadang kita kena tengok juga kenapa dia tak seronok nak berbual dengan kita. Kenapa dia lebih seronok nak berbual dengan social media. So itu mungkin satu aspek yang kita kena tanya diri kita lah. Mungkin maknanya mungkin kita lah saya tengok kadang-kadang dari sudut komunikasi kan kita kena belajar juga berkomunikasi dengan baik. Kan kadang kalau anak kan kalau bercakap asyik kena marah, tak betul, asyik kena cubit, tentu dia nak borak dengan kawan dia sebab kawan dia akan support dia bagus dan sebagainya. So saya mungkin ada elemen tu lah, maknanya kita pun muhasabah juga diri kita kenapa dia lebih suka menghadap telefon dia daripada bercakap dengan kita. Jadi Jadi mungkin ada benda yang dia tak rasa macam geng kan. Dia mungkinlah dari satu sudut, pandangan Prof lah. dari satu sudut. Mungkin satu saranan saya lah, mungkin cara untuk kita mengatasi adalah kita sendiri kena belajar cara berkomunikasi lah. Betul. Supaya jadi kita dapat mengalihkan dia daripada fokus kepada ni kepada bersembang dengan kita kan. So trying to make us an interesting person untuk dia bercakap ke, nak berbual ke. Mungkinlah itu satu pandangan, sebab kadang-kadang kita asyik melihat problem tu pada orang itu. Tapi kita pun mungkin punca juga menyebabkan kan. So maknanya it takes both lah, kedua-dua belah pihak kena saling take action lah kan. Ambil action. Orang ni perlu diraihkan dan kita juga cuba memahami kenapa dia lebih suka melihat daripada berborak dengan kita kan. Cuma kita kena faham Islam tidak menolak teknologi kan. Islam tidak menolak teknologi, tapi teknologi itu kalau tak digunakan baik maka Allah pun tak suka. Rasulullah pun tak suka kita buat macam tu. Jadi benda itulah yang kita nak sama-sama perbetulkan kan diri kita dan kemudian orang lain. Mungkin kita boleh tengoklah, maksudnya apa yang benda yang bersifat semasa ni sebenarnya memang dari sudut impaknya dia ada kesan positif dan juga negatif. Mungkin kita boleh kajilah kan dari sudut positifnya sekian, maksudnya dari sudut negatif kenapa pula, maksudnya cara-cara kita mengatasi lah ya Prof. Macam kalau saya tengok bila Ustazah jelaskan ayat tu, maknanya dia pokok pangkalnya dengan Allah tu lah. Kalau kita dengar perintah Allah, kita tak buatlah kerosakan tu. Betul. Kan? Kalau maksudnya kita dengar perintah Allah, hatta teknologi itu sendiri pun tidak melalaikan kita ke arah kesesatan kan. Jadi teknologi kita makin dekat dengan Allah. Prof, sebabnya saya nak cerita dulu mungkin Intan, sebab sebenarnya saya nak kata saya berbanggalah saya sebenarnya alumni USIM batch kedua. Masya-Allah, memang daripada Quran Sunnah. Saya nak kata dulu kami Prof kena takhrij hadis, yang berbahagia Profesor Dr. Zudi, saya belajar dengan dia subjek takhrijul hadis di Padang Indah. Kami kena tugasan dia dia bagi satu hadis, contoh macam inilah hadis tentang silaturahim, kami kena takhrijkan hadis ni apa martabat dia, hadis rakam berapa dan sebagainya. Waktu tu tahun 2001 2002 kot saya rasa. Kami bahagi tugasan, okey kamu ambil satu hadis, kamu ambil satu hadis. Kami pergi library. Okey, buka kitab ni. Imam Bukhari ke Muslim ke cari. Tapi saya nak katanya waktu tu tak adalah secanggih sekarang penggunaan teknologi. Sekarang realiti hari ini, saya rasa mungkinlah saya nak beritahu Prof. Bila pelajar kita buat assignment contohnya, kita suruh takhrij hadis, padahal dia boleh Google dia. Google takhrij apa semua kan. Tak buat. Maksudnya itu saya nak kata dia rasa payah macam mana ni kena takhrij. Sedangkan kita dulu ni pergi buka kitab jari je. Padahal ujung jari je. Maksudnya kita nak kata jari tu digunakan ke arah kebaikan, imma fil khair wa imma fil syarr. Macam itulah kan. Dan dia pada sini
dalam hati. Betul. Dalam hati. Tapi nak kata kan sebenarnya kita pun masa pun tak terlalu panjang. Dan mungkin bila kita sama-sama perempuan ni memang lupa sekali recording kan. Betul. Jadi so kita boleh simpulkan kat sini lah, banyak sebenarnya boleh kita dapat. Contohnya daripada doktor sendiri, ada ayat yang ada asbab nuzul, ada ayat yang tiada asbab nuzul, dan juga kita tahu sedikit kenapa ayat tu diturunkan. Dan daripada Prof sendiri, kita tahu penggunaan teknologi itu sendiri, macam mana menghubungkan antara silaturahim antara kita semua. Jadi itulah nak dikatakan tajuk kita hari ini bukan highlight kepada perspektif Islam sahaja, tapi perspektif moden pun ada. Nak dikatakan besar sebenarnya, memang patut kita jaga sebenarnya silaturahim ni. Jadi mungkin mana datang ada rezeki kan, kita seterusnya mungkin kita boleh sembang lagi kan, insya-Allah kalau ada rezeki. Jadi kita PM tepi pula. Kita PM tepi, mungkin kita borak di belakang. Okey, jadinya saya rasa setakat tu saja perkongsian kita pada hari ini dengan bertemakan erat silaturahim dan hashtag insan terbaik. Jadi sebelum kita habis, saya nak pesan kepada semua teruskan menonton siri Asbab An-Nuzul kita. Orang kata untuk pendekatan lebih lanjut tentang tajuk-tajuk yang mungkin lebih istimewa lepas ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Strakom dan juga pihak Pusat Islam sebab buat satu program ni, satu inisiatif yang orang kata lebih dekat. Sebab saya sendiri pelajar dan juga Prof dan Doktor boleh communicate sesama kita kan. Jadi dan juga yang paling penting kita kena highlight sikit lah kita punya sistem management SDEC sebab ada studio yang cantik, nak promote USIM sikit lah. Jadi itu saja daripada kami. Mungkin kita boleh tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi salam Ramadan untuk semua, hashtag insan terbaik.